wasallam dalam menyatakan kelebihan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kitab yang cukup baik untuk kita membacanya dan memahami. Sebab ini adalah di antara kitab yang menghimpunkan fadilat, kelebihan zikrullah. Hadis yang seterusnya, hadis surah apa? Surah 14 bagi yang masih ada kitab lah. Kitab dah cicir mana. Hadis yang ke-1172. Sebab bab zikir ini adalah jilid kedua kitab ni. Kitab ni tebal. Tapi hari itu kita dah putus state-kan bab zikrullah, dan bagi pada tuan-tuan dan perempuan lah putus state tu kan. Hadis yang ke-1176. Wa kharraj al-Baihaqi bi isnadi an Aisyah radhiyallahu anha annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min sa'atin tamurru bi ibni adam lam yazkurillaha fiha bi khairin illa tahassara 'alaiha yaumal qiyamah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Sayyidatina Aisyah pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kalau orang belajar ilmu hadis, ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat terus sahaja sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Hurairah telah bersabda Rasulullah SAW. Ada hadis disebut aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Di situ pun ada dia punya nilai derajat hadis itu. Kata ulama, mana-mana hadis yang ada tambahan sami'tu, mana-mana hadis dalam kitab hadis ada tambahan sami'tu, aku mendengar, itu hadis itu dikuat. Daripada hadis yang tak ada sebutan itu, dia terus sahaja telah bersabda Rasulullah SAW. Walaupun mesti dia dengar hadis Nabi itu kan, tapi dia tak sebut aku telah mendengar Rasulullah SAW. Itu pun ada nilai dalam bab riwayat hadis. Jadi mana-mana hadis yang ada menyebut sami' itu aku mendengar, jadi nilai kekuatan hadis yang diriwayat itu. Maka kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam, tidak adalah satu saat, tidak adalah satu waktu, tamurru bi ibni Adam, yang berlalu pada anak Adam. Bermaksud di dunia ini, bermaksud di dunia ini, sama ada kita melakukan sesuatu perkara atau kita tidak melakukan apa-apa pun. Saya tak ada buat apa, saya untuk manu ya. Ada orang waktu digunakan dengan bekerja, sibuk betul dah bekerja. Ada orang dah pencen buat apa, ada manu lah. Makan tidur. Tak bergerak. Dia macam dia rasa tak bergerak, dunia ni tak bergerak. Sebab dia tak bergerak tu ya. Tapi kalau orang bergerak lincah tu, macam bergerak dunia ni.
Jadi sebenarnya sama ada kita melakukan suatu pekerjaan, sama ada kita duduk diam, maka waktu akan sentiasa berlalu. Kita buat kerja, tak buat kerja, waktu dia berlalu. Bermaksud hadis ini mengenai semua orang. Bermaksud semua orang kono. Bermaksud semua orang yang hidup ke atas dunia ini lalu waktu ke atasnya. Lalu tu sama-sama kita melalui waktu ni. Di antara maghrib tadi pukul 7.20, sekarang ni pukul dah 4 terbalik jam. Dia kena masjid dia letak store, letak senyap, letak jadi penceramah senang tengok. Oh ada 5 minit ni. Kita ada jam depan dia terlajak pukul 9. Kan? Dia tahu nak tengok belakang sakitlah tengkuk jadi tak ada jam dia terlajak. Dia kata ada jam sonang penceramah tengok. Tinggal 10 minit kan. Dia kata ada ni nasib lah. Silap pukul 10 Jadi daripada ni duit banyak letak jam sesuai kan. Sonang kuliah nak tengok jam. Daripada maghrib tadi 7.20. Sekarang berapa dah? Saya tak nampak jam. Aku 8 dah. Jadi dah lebih setengah jam. Waktu itu berlalu pada setiap daripada kita. Berlalu dia. Bermaksud waktu itu akan berlalu mengenai semua orang kita ini. Jadi Nabi bersabda, "Ma min sa'atin tamur." Tidak adalah satu waktu yang berlalu. Berapa kita, setiap daripada kita waktu kita berlalu. Setengah jam tadi berlalu, 1 jam sebelum tadi berlalu, 5 jam tadi telah pun berlalu. Telah berlalu 1 hari. Hari ni semua orang dapat laluan waktu tu. Cuma waktu yang berlalu sebentar tadi, setengah jam tadi, 1 jam tadi, 5 jam tadi, 1 hari tadi, di manakah keadaan kita ketika mana waktu itu berlalu? Itu masalahnya. Waktu berlalu tetap berlalu. Lepas ni pun dia akan berlalu lagi. Berlalu. Berlepas. Kita akan merentasi waktu ni kan. Kita sedang merentasi waktu. Saudara. Kalau kita berjalan dekat kebun, kita sedang merentasi kebun. Kalau kita melintah sawah, kita sedang merentasi sawah. Terasa betul melintah. Tadi kau melintah ke mana? Daripada Lonek ke sini ke mana? Ke sawah tu lah onteh. Terasa meronteh waktu mungkin kita tak rasa, sedangkan kita sedang merentasi waktu. Merentasi waktu tak. Maka apa sabda Nabi? Ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam. Tidak adalah satu waktu yang merentasi anak Adam. Masya Allah. Kita kata satu hari yang lalu telah merentasi kita. Bermaksud kalau maghrib malam tadi kita telah melepas satu hari. Tak pernah kita kira macam tu kan. Maghrib malam tadi dengan maghrib sekarang kita telah merentasi satu hari. Masya Allah. Sebenarnya itu pun sudah cukup untuk kita muhasabah. Muhasabah. Macam orang berniaga, dia ada muhasabah harian, dia ada muhasabah mingguan, dia ada muhasabah bulanan. Saya pernah juga pengalaman bekerja niaga kedai kan. Jadi lepas habis tutup kedai, tokek tu bincang daripada kita buka kedai pagi tadi sampai sekarang. Dia kira untunglah ni pelanggan pukul berapa datang ada muhasabah seharian berniaga kan. Oh, tokek ni macam tu sekali pula duit tu kono. Tadi pukul berapa kita buka kedai 8 pagi. Pelanggan datang pukul berapa ramai ni ramai sampai kita tutup kedai.
Makanan apa yang orang rumah, apa servis kita yang kurang. Macam tu sekali pula kira. Kira ni kira dia suka makan roti, dia suka makan ayam panggang sekali sampai banyak mana untung rugi. Tokek tu bagus dia. Jadi setiap hari dia buat. Tutup kedai, panggil semua pekerja, muhasabah perniagaan harian. Macam mana ni? Apa yang kurang tadi? Tadi kita servis lambat. Orang minta sepatut makanan datang dalam 15 minit, tak boleh. Tengok bila kita lambat, orang padat. Dia muhasabah. Jadi kita kena laju kerja lagi. Tak boleh. Orang minta buat macam mamak. Teh tarik siap, kata dia. Capek Teh tarik siap. Siap dia sebab siap, kita pun roman orang. Teh tarik siap, kata. Ini kita teh tarik angguk ya. Apa pun tak datang sejam tak datang. Mana muhasabah harian, besok buat terbaik pula. Masya-Allah. Baguslah. Kalau berniaga macam tu bagus. Sebab dia ada muhasabah harian. Mungkin ada muhasabah mingguan. Dalam minggu ini macam mana? Start daripada Isnin sampai Sabtu, Ahad, mingguan kan. Okey, yang tadi harian. Sebab apa? Dia buat macam tu. Jangan main duit ni penting. Jangan main. Macam tu bona pula nak muhasabah. Nak senang ke cik duit? Kita tu okey. Duit ni penting. Semua nak. Jadi kita tahu duit penting. Kau macam tu muhasabah. Ada? Kita ada yang lebih penting daripada duit. Bagi orang beriman, ada satu benda yang penting daripada duit. Sekiranya iman kita kuat, ada yang lebih penting daripada duit. Sebab kalau orang menilai duit itu penting, maka orang berniaga akan bersungguh-sungguh untuk pastikan dapat duit banyak. Bagi bona pula. Kono tiap-tiap malam tutup kedai muhasabah satu hari. Tiap-tiap malam muhasabah. Ada peningkatan. Duit kata dia. Kita ada satu benda yang lebih penting daripada duit. Nama dia akhirat. Tetapi kita tak berbual-bual pula tentang akhirat ni kita. Tuan dah tak rajin pula, dah pencen ni, ada pencen rehat lah. Mari ni ligat. Mari ni ligat tiap malam muhasabah, tiap malam. Dah pencen ni lalap lah. Dah pencen lalap malah. Tak habis fikir lah. Makan tidur lah. Kita lah yang salah sebenarnya. Kita yang salah. Sepatutnya kita lebih lagi rasa bimbang tentang akhirat. Sebab bagi orang mukmin, akhirat lebih mahal pada segala-gala dia. Lebih mahal pada duit itu sendiri. Maka ini disarankan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita yang menyarankan kita. Maka Nabi memberikan peringatan, berikan isyarat demi isyarat, Maka hadis ini menggambarkan kepada kita betapa kita perlu muhasabah tentang akhirat itu. Mungkin setiap hari, bahkan setiap jam. Ada ulama muhasabah setiap detik yang berlalu. Masya Allah, kita kata. Macam orang dia berniaga, hebat tu berniaga. Apa dia punya pendirian dia? Masa itu duit, kata dia. Masa setiap minit tu duit. Dia tak boleh biar-biar tu. Jom minum teh. Tak ada, kata dia. Minum teh berapa lama? Setengah jam tu saya boleh duit 10,000, kata dia. Handal dia ni. Habis saya setiap minit masa saya pindah kita taklah macam tu bona. Tapi ada orang dia tak nak rehat minum teh setengah jam, itu rugi, kata dia. Nak minum teh setengah jam, tak payah duduk, suruh je pekerja buat teh, hantarnya sambil bekerja sambil minum. Boleh? Tak boleh ke kita keluar minum teh buat setengah jam? Tak boleh, kata dia. Kenapa? Setengah jam tu boleh dapat 10,000, kata dia.
Oi, gila betul orang ni bekerja. Ada orang macam tu. Begitulah tentang akhirat. Masya Allah kita kata. Ada orang akhirat kalau dia nak muhasabah. Kalau nak muhasabah, ada orang tak nak muhasabah pun, habis muhasrawak. Muhasabah lah tuan, muhasabah tak payah. Saya duduk Sarawak, Sarawak. Jadi Masya Allah, muhasabah tu diperintahkan oleh Nabi SAW. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, hitunglah diri kamu ini. Amal aku banyak mana, taat aku banyak mana, maksiat aku banyak mana. Nanti hisab. Maka ulama meletakkan berapa korap nak hisab diri ini. Ada sebagian mengatakan setiap hari nak tidur, sebelum tidur muhasabah harian kita. Itu dia disebut muhasabah harian nama dia. Nak tidur muhasabah, hari ni buat apa, ada baik salah, ada baik dosa, muhasabah harian. Mungkin kita ada muhasabah mingguan, bulanan, mungkin paling tidak dalam umur kita, tambahan di hujung-hujung usia bersangatan kita perlu muhasabah. Muhasabah diri kita. Maka Nabi mengajak kita berfikir. Maka Nabi bersabda, ma min sa'atin tamurru bi ibni Adam. Tidak adalah satu waktu yang berlalu kepada anak Adam. Waktu kita berlalu. Setengah jam tadi berlalu, 1 jam tadi berlalu, seminit sebelum tadi juga berlalu. Kita mula kuliah lepas maghrib 7.45 dah berlalu 15 minit kita berada dalam kuliah. Itu waktu kita berlalu. Maka Nabi bersabda, tidak adalah satu waktu yang berlalu kepada anak Adam lam yadhkurillah, yang mana waktu itu berlalu tanpa ada zikir kepada Allah. Yang mana zikir kepada Allah ini, apa sahaja ketaatan, itu namanya zikrullah. Kata ulama, memberikan makna zikrullah bukan sekadar kita menyebut subhanallah, subhanallah, bukan sekadar kita menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan sekadar kita menyebut Allahu akbar, Allahu akbar. Bahkan ulama memberikan makna yang lebih luas ni, makna zikir. Setiap ketaatan itu ibadat adalah zikrullah. Sehingga kita berada dalam majlis ilmu, walaupun kita tak berzikir, kita nongai guru tu mengajar, padam lolap, padam tidak, padam lolap, padam tidak, nongai tidak, kalau telayang. Maka kita berada dalam majlis zikrullah. Majlis ilmu disebut majlis zikrullah. Ketika mana kita salat, kita dalam zikrullah. Ketika mana kita mendengar khutbah Jumaat, kita dalam zikrullah. Bahkan ketika mana kita berjalan daripada rumah datang ke masjid, setiap langkah kita itu dikira sebagai zikrullah. Makna dalam setiap ibadat itu zikrullah, dikira sebagai zikrullah. Setiap ketaatan itu disebut zikrullah. Maka Nabi bersabda, pada hari akhirat nanti kita akan teringat waktu-waktu dunia kita yang berlalu. Maka Nabi menyebut, tidak ada satu waktu yang berlalu bagi anak Adam yang dia tidak berzikir kepada Allah. Bermaksud tidak melakukan ketaatan pada Allah fiha, pada waktu itu, pada waktu yang berlalu. Tadi waktu berlalu kita buat apa? Tak ada, kita tengok TV ya. Cerita Hindustan kau, cerita apa, cerita Korea, tengok. Dia masa itu tak ada kaitan ingatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia bukanlah benda yang haram. Bukanlah kita kata benda yang haram. Sebab benda yang tidak ingat pada Allah Taala saja kan. Ketika mana kita apa kita kata, bersuka-suka dan sebagainya, satu benda yang tidak haram. Ketika mana kita makan dan sebagainya, kita berburak, tak ada ingatan kepada Allah, tak haram, tapi tak ada ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu begitu sahaja. Bahkan memang banyak pun dalam kehidupan kita ini sesuatu yang tak ada
ingatan kita kepada Allah itu lebih banyak daripada ada ingatan kepada Allah. Kehidupan kita memang lebih banyak tidak ingat kepada Allah berbanding ingat kepada Allah. Lebih teruk pada itu lagi, dalam saat kita perlu ingat pada Allah pun kita tak ingat Allah Ta'ala. Dahlah di luar ibadat kita, dahlah di luar solat kita, memang kita tak ingat Allah Ta'ala dah. Ya. Kita mana kita tersepak batu ya, Allahu Akbar, itu pun kok kita nak sebut Allahu Akbar kan. Kalau tak, lain yang keluar kan, hantu betul batu ni kan, keluar hantu pula. Sepak-sepak hantu yang keluar kan. Aduh, hantu betul. Dia keluar hantu kan. Tak ada berzikir pun. Ya. Lebih tahu lagi ketika mana sewaktu kita patut ingat Allah Ta'ala pun kita tak ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadis ini menyebut lam yazkurillaha fiha bi khairin, yang mana waktu-waktu yang berlalu tidak ada kita mengingati Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti illa tahassara. Nabi sebut sebegitu, kecuali orang tadi akan menyesal. Nabi kata tahassara ni menyesal, ya, menyesal. Dalam hidup kita banyak orang menyesal dalam hidup dia. Allah, menyesal tak belajar betul-betul dulu, menyesal tak bekerja betul. Banyak benda yang kita menyesal kat dunia ni kan. Umur dah terlapih dah, menyesal betul dulu, tak baik macam ni, tak baik macam ni, misal. Penyesalan di dunia itu tidak ada bandingan dia dengan penyesalan di akhirat. Kalau kita pernah menyesal lah kat dunia ni, pernah menyesal, macam-macam lah kita menyesal. Apa menyesal? Menyesal betul nikah lambik lah. Kau tahu nikah copek. Apa lagi menyesal? Macam-macam lah menyesal di dunia. Apakah benda yang paling kita menyesal kat dunia? Banyak kan benda kita menyesal. Menyesal lah, apa menyesal? Itulah tak berpantang lah, semua makan gula, makan garam, menyesal lah. Semua kita makan, korang makan, udang makan, semua makan. Menyesal. Dah kena penyakit dah. Jangan menyesal dia. Hilang kesihatan kita. Sebab apa? Sebab kita lah. Gula lebih, apa lebih. Menyesal betul kata. Ada menyesal juga. Tapi ada ni. Tetapi segala penyesalan di dunia ini tidak sama dengan penyesalan di akhirat. Penjelasan di akhirat itu begitu menyakitkan. Maka Nabi ada illa tahassara 'alaiha yaumil qiyamah, kecuali layaklah orang itu menyesal. Menyesal. Bahkan Nabi menyebut tidak ada seorang pun di akhirat nanti kecuali semua menyesal. Sebab itu hari akhirat dinamakan Yaumun Nadamah. Salah satu nama akhirat itu Yaumun Nadamah. Yaumun Nadamah bermaksud hari menyesal, hari penyesalan. Semua manusia daripada yang tidak beriman sampailah kepada yang beriman, daripada ahli maksiat sampailah kepada ahli taat, daripada orang yang tidak bersedekah sampailah orang yang bersedekah, daripada orang yang tidak berzikir sampailah kepada orang yang berzikir. Semua menyesal. Yang tak beriman itu menyesal yang amat sangat. Itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, bagaimana menyesalnya orang kafir yang tidak beriman. Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu mu'minin. Bercita-citalah orang kafir di akhirat nanti, alangkah baiknya kami beriman. Alangkah baiknya kami beriman. Itu kata-kata apa? Itu kata-kata menyesal. Dia tengok orang beriman ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang musyrikin Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bagaimana mereka itu menyesal. Yawaddul ladzina kafaru, alangkah baiknya, itu maksud dia. Alangkah baiknya kami beriman, alangkah eloknya kami beriman.
Itu kata-kata menyesal daripada mereka. Orang beriman, ahli taat, menyesal. Kenapa? Mereka menyesal kenapa tak tambah lagi amal. Orang yang bertasbih 33 kali, menyesal kenapa tak tambah jadi 50 kali. Yang dah berzikir 50 kali, menyesal kenapa tak berzikir 100 kali. Orang yang bersedekah RM10, menyesal, itu duit ada RM50, RM10 lah. Kalau sedekah RM20 kan elok. Maka dia menyesal. Sentiasalah orang tu menyesal apabila dia melihat kebaikan Allah Subhanahu wa taala, tentang balasan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berikan balasan pahala kepada orang yang berzikir 10 kali. Kita mengatakan, lebih baiklah kita banyak lagi 10 kali. 20 kali. Orang yang berzikir 20 kali merasakan lebih baik aku berzikir 50 kali. Jadi sentiasalah di akhirat itu orang menyesal terhadap kekurangan amal dia. Maka sebegitulah Nabi sebut. Bermaksud apa? Di akhirat nanti kita tahu nilai waktu tu. Nilai waktu tu kita tahu. Di dunia ini kita tak tahu, ataupun kita tak pandai nak menghargai waktu. Kat dunia kita tak pandai menghargai waktu. Macam orang belajar, macam orang berniaga, samalah. Jadi kalau pelajar dia tak pandai menghargai waktu, maka dia sia-siakan waktu tu. Bila dah gagal, Allah, dia kata banyak main dah macam tu. Dah. Begitu juga berniaga dan sebagainya. Begitu juga di akhirat. Masa kita hidup ni, kita lalai. Kita tak rasa tekilan dan sebagainya. Sebab itu ada satu riwayat hadis Nabi sebut, manusia itu tidur, an-nasu niyam. Manusia itu kebanyakan dia tidur. Wa iza matu intabahu. Manusia itu bila mati baru dia jaga. Macam tu pula bunyi hadis. Nabi mengatakan manusia itu kebanyakan tidur. An-nasu niyamun. Manusia itu kebanyakan dia tidur semua. Bila ada dia jaga? Wa idza matu intabahu. Bila mati baru dia sadar. Bila dia mati baru sadar. Masa hidup dia tidur. Masa bila dah mati baru sadar. Apa maksud dah mati baru sadar? Dah mati baru kita sadar nilainya waktu. Dah mati baru kita tahu nilainya hidup. Nilainya hidup di dunia ini. Itu maksud dia. Satu hadis yang lain menyebut ketika mana seseorang itu berziarah kepada ahli kubur, maka bercakap orang dalam kubur tu dalam keadaan kita tak dengar. Hadis itu sebegitu riwayat dia. Maka orang yang dalam kubur pun beritahu kepada yang hidup, yang ziarah, anak datang ziarah, kaum kerabat datang ziarah, sahabat anda datang ziarah. Bercakaplah orang dalam kubur tadi dalam keadaan kita tak dengar. Maka di antara kata-kata dia apa? Di antara kata-kata dia bercakap dengan kita, wahai orang yang ziarah kami, wahai orang yang ziarah kami, wahai orang yang masih hidup ziarah kami, kamu itu masih lagi ada peluang untuk beramal, kata orang dalam kubur tu. Kita ziarah masa hari raya, mungkin kita ziarah dia masa hari Jumaat ke. Kita jarang ziarah kubur hari Jumaat. Tiap minggu ni sunat ziarah kubur Jumaat satu. Tapi kita tak ada ziarah minggu-mingguan. Hari raya lah kita ziarah kan. Jadi tak payahlah marah-marah orang ziarah hari raya ni. Hari lain memang tak pergi kubur pun, itulah nak pergi. Ni hari raya pun dilarang orang ziarah kubur. Jangan ziarah kubur makan kutupek ya. Tak payah. Problem macam tu. Ziarah je lah. Jadi kita ke mana ziarah, maka yang dalam kubur tu kata, wahai orang yang ziarah kami, kamu tu masih mampu untuk beramal, tapi kamu tidak tahu nilai amal.
Kami yang dah meninggal dunia ini, kami sudah tahu nilai amal, nilai waktu hidup tu kami dah tahu nilai dia. Tetapi kami tidak mampu lagi untuk beramal, kata dia. Sekiranya Allah Subhanahu wa taala izinkan kami keluar sebentar untuk hidup kembali di dunia, kami dapat solat 2 rakaat itu lebih kami sukai lebih dunia dan seisinya. Makna kalau Allah Taala bagi hidup can 5 minit, tak ada dikojar kereta dah, tak ada dikojar rumah dah, tak ada dikojar duit kat bank dah, tak ada dikojarkan makan minum dah. Yang kami nak buat solat 2 rakaat. Ada kata riwayat yang kami nak buat, kami nak tasbih subhanallah 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 subhanallah. Itu lebih kami sukai lebih dunia dan seisinya. Bermaksud mereka telah faham, menilai bahawa kalimah tasbih itu lebih besar lebih dunia dan seisinya. Mereka dah tahu, tapi mereka tak mampu nak buat. Kita mampu untuk beramal, kita mampu untuk salat, kita mampu untuk berzikir, tapi kita buat benda lain. Sebab apa? Sebab kita tak tahu nilai dia kan. Di akhirat nanti baru kita menyesal. Jadi hadis ini menceritakan tentang betapa besarnya nilai berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-1173, wa kharraja Abu Ya'la bi isnadi an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna syaitana wadi'u khatmahu ala qalbi ibni Adam fa in zakarallah khanasa wa in nasya iltaqama qalbahu fadzalikal waswasul khannas. Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita. Hadis riwayat Abu Ya'la daripada sanad sehingga kepada sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik merupakan anak, macam anak angkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang ni tidak ada dia kata aku mendengar. Terus saja Anas bin Malik mengatakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah bersabda. Sabda Nabi, inna syaitana wadi'u khatmahu. Sesungguhnya syaitan meletakkan mulutnya. Ada satu terjemah disebut syaitan meletakkan belalainya. Itu jenis syaitan yang mulut panjang macam belalai. Ada setera yang lain menyebut bahawa syaitan yang membisikkan manusia itu berada di belakangnya. Dia bertenggek kat belakang. Kalau Tuhan Zahir kan ramang kita tengok ke. Jadi gambaran hadis tu, syaitan itu bertenggek di belakang kita. Kemudian wadi'u khatmahu, dia letakkan mulutnya. Satu riwayat meletakkan belalainya. Dia ada mulut dia panjang belalainya. Ala qalbi ini Adam. Mulut dia panjang lah. Ke mulut pendek macam mana pula kan? Dia duduk belakang, tapi mulut dia masuk sampai ke hati. Mulut dia letakkan mulut dia dekat hati kita. Bahkan riwayat mengatakan masuk tu dalam hati kita, mulut dia tu. Hampirnya syaitan dengan kita sehingga dia boleh letakkan mulut dia sampai ke hati kita. Ini berdasarkan hadis ini. Wadi'u khatmahu ala qalbi ibni Adam. Dia letakkan mulut dia di atas hati
anak Adam, atas hati, atas permukaan hati kita ni. Dah rapat dekat hati kita ni. Apa nak? Mulut syaitan. Jadi kalau mulut dekat sini, syaitan tu menempel kat dada kita lah. Kata dia, syaitan itu duduk di belakang. Jadi mulut dia sampai ke hati. Jadi mulut dia panjang lah. Mulut kalau panjang apa kita korban? Belalai lah kan. Mulut kalau panjang. Gajah tu berdiri, tapi dia boleh makan makanan dekat bawah tu. Kepala atas lah. Tapi dia boleh makan buah-buahan yang ada dekat tanah. Apa kita kena korban? Belalai lah tu katakan. Kalau lambu dia nak makan rumput, kepala dia kena kat tanah. Sebab mulut dia melokek kat muka kan. Mulut melokek kat muka. Bila gajah elok dia berdiri, kepala kat atas, buah di bawah ni. Dia tak makan, dia makan tahi makan mulut dia kan, mulut ke sini ayat kan. Hidung dia kan, berhidung dia kan. Jadi gambarkan mulut syaitan tu panjang lah. Sebab hadis menyebut sungguh syaitan itu meletakkan mulutnya di permukaan hati anak Adam. Betapa hampirnya mulut syaitan itu di hati manusia. Fa in zakarallah, sekiranya anak Adam itu berzikir kepada Allah, khanasa, dia akan tarik mulut dia jauh-jauh. Dia akan tarik mulut dia daripada permukaan hati kita. Bila kita berzikir kepada Allah, dia akan menjauh daripada hati kita. Wa idza nasiya, apabila anak Adam lupa untuk mengingati Allah, ingat roto, ingat lain, ingat tanah, ingat rumah, ingat tanah pusaka. Ni belum dapat ni, macam mana contoh lah. Apa lagi? Iltaqama qalbahu. Iltaqama ni ditalan hati dia. Dia boleh menelan hati. Mana hati kita berada dalam mulut dia. Iltaqama ni dia mengulum. Mana masuk hati kita dalam mulut dia. Itu iltaqama. Iltaqama qalbahu. Syaitan itu boleh menelan mana hati kita berada dalam mulut dia. Sampai takut tu lah, syaitan itu boleh menguasai hati kita. Bukan disebut menghampiri, tak. Hadis menyebut iltaqama. Iltaqama ni kalau diterjemahkan menelan, ditalan, bukan talan, mengulum lah. Bila kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala, hati kita dikulumnya, berada dalam mulut syaitan. Fadzalikal waswasul khannas, maka itulah dinamakan waswas khannas, bisikan khannas. Yang kita baca doa supaya jauh. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi kita minta lindung daripada Allah, baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan a'udzu birabbin nas, aku minta lindung daripada Tuhan manusia. A'udzu birabbin nas, malikin nas, Tuhan yang raja kepada manusia. Ilahin nas, Tuhan kepada manusia. Min syarril waswasil khannas, minta lindung dari kejahatan bisikan khannas. Min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas, yang mana khannas itu membisikkan waswas pada dada manusia, minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Maka dalam hadis ini dia menyebut itulah waswas khannas katanya. Jadi apabila kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, kita baca surah An-Nas untuk lindung daripada waswas khannas.
Jadi bila kita baca qul a'udzu birabbin nas, dia tidak cukup dengan baca qul a'udzu bin nas lepas tu berhenti. Tak. Bermaksud kalau Tuhan makbulkan bacaan surah An-Nas kita, mesti ada alat untuk menyelamatkan daripada khannas itu. Macam kita berdoa baca Yasin, anak kita berjaya dalam PSO lah. Baca Yasin, musajid baca Yasin, surah baca Yasin. Untuk apa? Baca Yasin supaya anak kita berjaya dalam peperiksaan. Dia tak cukup dengan doa Yasin saja lah. Kalau Yasin itu nak makbul, lepas baca Yasin, rajin anak tu baca buku. Jadi kita baca Yasin itu bukan anak kita berjaya dalam peperiksaan tanpa usaha. Tak mungkin. Macam kita doa, ya Allah murahkan rezeki, murahkan rezeki. Esok pagi pemalih pergi kerja. Tak kerja lah, malam tadi dah doa dah. Tak. Doa itu tidak sebegitu maksud dia. Bila kita minta doa murah rezeki, ada dia punya petanda dia. Kita jadi rajin bekerja, kita cari rezeki, maka ada asbab dia akan menyampaikan. Dia tak boleh jadi bila kita minta lepas tu tak ada apa dah doa dah, datang terjun dia rezeki tu. Tak mungkin. Kita doa anak kita berjaya dalam peperiksaan, bukan dia jadi macam tak, mesti ada dia punya perubahan. Oh, berubah jadi rajin dia. Begitu juga bila kita minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut wa iza sa'altal jannah fas'al firdaus. Bila kamu nak minta syurga kepada Allah, mintalah syurga Firdaus al-a'la. Jadi bila kita minta syurga, dia bukan sekadar minta syurga lepas itu lolap, tak. Maksud kita minta syurga apa? Maksud kita minta syurga agar Allah Subhanahu wa taala mengubah diri kita agar tambah taat yang menyebabkan layak untuk syurga. Itu maksud dia. Bukan semata-mata minta syurga lepas tu kita buat maksiat, lepas tu kita tak beramal. Dia tak bimbang, dia dah minta dah. Tak. Bila tidak ada asbab, bermaksud doa kita tak cukup. Doa kita tidak bersungguh. Jadi mesti ada asbab menyampaikan kita. Itu tanda doa kita makbul. Kita minta syurga kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas kita minta syurga, mesti ada perubahan diri kita beramal untuk melayak kata masuk syurga. Kalau tak ada perubahan, maka itu sekadar doa saja tidak cukup. Jadi kita minta lindung daripada Allah min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya Allah, minta lindung daripada bisikan khannas. Kita dah baca dah qul a'udzu bin nas. Oh, selamat kita daripada syaitan. Kenapa selamat? Dan dah baca dah 3 kul. Tidak sebegitu. Apa selepas itu berlaku kepada kita? Bila kita baca doa qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, bermaksud kita minta kepada Allah agar kita sentiasa berzikir kepada Allah. Sebab untuk menghindarkan khannas, kita perlu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi menyebut sesungguhnya syaitan itu meletakkan mulutnya di permukaan hati anak Adam. Sekiranya dia berzikir kepada Allah, maka dia akan menjauhkan mulut dia daripada hati kita. Tetapi apabila kita lupa Allah Subhanahu wa taala, maka mulut dia akan menelan hati kita, maka akan dibisikkan was-was al-khannas itu. Jadi bermaksud tak cukup kita baca qul a'udzu bin nas sampai tu lolap. Tak ada buat apa-apa. Sebab bisikan syaitan itu tidak cukup dengan sekadar satu kali kita baca qul a'udzu bin nas, tetapi bisikan syaitan itu sepanjang masa dia bersedia untuk membisikkannya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca, bermaksud syaitan itu sentiasa mengawasi kita. Syaitan sentiasa mengawasi kita. Dahsyatnya dia. Dengkinya syaitan ni pada manusia. Orang kalau terlampau dengki, apa dia buat? Sepanjang masa orang tu mematikan kita.
itu kemuncak dongki tu, dia kata. Tapi kalau orang tu dongki kadang-kadang ya, kadang elok tapi kadang-kadang itu masa-masa time the dongki tu, rasa gigi hati tu, masa tu dia tak lap tidur dah. Lepas tu bodoh dia balik. Mana dongki tu bermusim lah. Kan? Ada time dia rasa gigi hati, datang gigi hati dia. Kadang-kadang mana kalau ada orang dongki gigi hati dengan kita, gigi hati dia bermusim-musim. Ada masa datang dia berpenyakit. Ada masa dia dongki dengan kita. Ada masa kurang, bermusim-musim lah. Itu dengkinya, hasadnya manusia kepada seorang. Mungkin bermasa-masa lah orang hasad pada kita kan. Mungkin adalah orang hati hasad. Sebab itu kita minta lindung daripada pandangan hasad. Kita minta lindung daripada Allah pandangan hasad manusia. Sebab pandangan hasad itu juga satu kejahatan. Pandangan hasad juga satu kejahatan. Dia belum bertindak lagi. Sekadar orang memandang kita dengan pandangan hasad, itu satu kejahatan. Satu pandangan jahat daripada orang itu boleh merosakkan kita. Orang tengok rumah kita hasad, orang tengok kereta kita hasad, orang tengok tu dah. Pandangan hasad itu menyebabkan kita jadi tak baik. Itu belum bertindak jahat lagi. Jadi kita minta lindung daripada Allah daripada pandangan hasad. Masya Allah, walaupun kita ada harta, walaupun kita ada sesuatu, orang tak pandang harta kita dengan pandangan hasad. Mungkin kita rajin sedekah, mungkin kita rajin berderma kepada orang, maka orang tak pandang harta kita dengan hasad. Adapun hasad syaitan kepada kita, macam manakah, betapa teruknya hati syaitan kepada manusia ni, setakat mana teruk hasad dia tu. Dongki sungguh syaitan ni ada penyakit kepada kita ni yang tak boleh sembuh. Syaitan ada penyakit yang penyakit dia tak sembuh dan tidak berkurang. Syaitan itu dengan kita hasad sepanjang masa, dengkinya kita dan hasadnya syaitan kepada kita. Apa agak-agak syaitan ni hasad kita ni, dia hasad apa? Apa benda yang syaitan hasad dekat kita ni? Ataupun apa benda yang syaitan nak daripada kita ni? Macam kita kalau hasad pada orang, kita nak rotor dia. Kita tengok orang tu dapat rotor, rumah dia besar pula, tinggi pula rumah. Apa maksud orang ni? Dia nak rumah tu dia punya. Dia nak orang tu hilang rumah dia. Dia nak dapat. Bermaksud dia nak, orang hasad kepada kita, dia nak harta kita, dia nak pangkat kita. Kita naik pangkat, sepatut dia naik pangkat, maka dia hasad. Apa maksud dia hasad? Dia nak pangkat kita tu, dan dia tak setuju kita ada pangkat tu, maka dia hasad dengan pangkat kita. Dia hasad dengan harta kita. Dan hasadnya mungkin datang kadang-kadang, bukan sentiasa lah. Kadang-kadang hasad, kadang-kadang tidak. Adapun syaitan, dia hasad pada kita. Syaitan hasad pada kita tentang apa? Apakah syaitan hasad dengan harta kita, yang harta kita miliki? Syaitan tidak hasad pada harta kita. Syaitan tidak hasad pada pangkat kita. Yang hasad pada pangkat harta ni manusia. Jadi syaitan hasad, dengki, sakit hati dengan kita tentang apa? Kalau orang hasad sakit hati dengan kita sebab kita naik pangkat, sakit hati. Adapun syaitan, dia sakit hati dengan kita tentang rahmat Allah kepada kita, tentang kebaikan Allah pada kita. Sakit hati dia. Takat kita dapat duit 2 juta, tak heran dia dah. Dia tak heran pangkat. Dia tak sakit hati kita dapat rotor dah. Jadi kalau manusia sakit hati kita dapat rotor, lagi teruk manusia tu kan. Syaitan tak sakit hati pun kita dapat rotor. Kadang-kadang peluang dia untuk meruntuhkan kita. Kadang-kadang rotor yang kepada kita tu memang dia suka.
Ambil lagi. Tambah lagi kaya dia kata. Sebab apa? Sebab itu peluang dia nak meruntuhkan kita. Jadi bertambah kaya, bertambah kedokut kita. Bertambah kaya, bertambah kedokut kita. Lagi disukur. Tambah lagi, kedokut lagi. Kan? Jadi syaitan tidak hasad tentang dunia kita. Yang syaitan hasad kepada kita bila kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, sakit hati dia. Sakit hati dia, meraung dia. Sebab itu dikatakan syaitan itu akan menangis semahu-mahunya. Yang paling dahsyat syaitan itu menangis ketika mana manusia wukuf di padang Arafah. Sebab itu ulama mengatakan waktu yang paling mulia dalam setahun adalah ketika manusia wukuf di padang Arafah. Maka sepakat ulama hari yang paling mulia adalah 9 Zulhijjah, ketika mana orang wukuf di Arafah. Dan sekiranya seorang suami menjatuhkan talak kepada isterinya dengan berkata, aku jatuhkan talak kepada kamu pada hari yang paling mulia dalam setahun, maka confirm jatuh pada 9 Zulhijjah talak tu. Nak mengatakan betapa sepakatnya ulama mengatakan hari yang paling mulia adalah 9 Zulhijjah, ketika mana manusia wukuf di Arafah. Sehingga ketika mana Nabi menceritakan tentang kemuliaan Arafah, tentang banyaknya rahmat Allah Ta'ala turun di Arafah, betapa banyaknya keampunan Allah Ta'ala turun di Arafah, maka sahabat pertama, ya Rasulullah, rahmat Allah Ta'ala itu untuk orang Arafah sahaja ke atau semua orang Islam? Maka Nabi mengatakan bahawa rahmat itu turun kepada orang di Arafah dan keseluruhan umat Islam. Sebab itu disunatkan kita puasa pada 9 Zulhijjah untuk mendapat rahmat yang banyak daripada rahmat orang wukuf di Arafah. Maka bila Arafah itu adalah satu hari yang terlampau banyak rahmat Allah Ta'ala turun mencurah-curah, sehingga bagi kita yang tak ada kesempatan berhaji di padang Arafah, sunat kita puasa hari Arafah. Dan ulama mengatakan seafdal-afdal puasa selepas Ramadan, puasa sunat Arafah. Dan puasa sunat Arafah itu diberikan kafarah setahun yang terdahulu, setahun yang kemudian. Siyamu yauman Arafah kafaratun sanah qablahu wa sanah ba'dahu. Orang yang puasa Arafah dikafarahkan setahun yang lalu, setahun akan datang. Maka sehingga Nabi mengatakan bila hari Arafah turun rahmat yang banyak di Arafah dan tersebar kepada seluruh umat Islam rahmat itu. Jadi siapakah yang paling sakit hati ketika itu? Yang paling sakit hati adalah syaitan, iblis. Kenapa dia sakit hati? Sebab iblis dia sakit hati bila rahmat itu mencurah kepada kita. Sehingga Nabi bersabda ketika mana Nabi wukuf di Arafah, maka Nabi mengatakan, hari ini aku melihat tidak ada satu hari yang syaitan itu begitu hina, begitu teruk keadaannya sebagaimana pada peperangan Badar dahulu, kecuali ketika mana orang wukuf di padang Arafah. Dalam hadis Nabi mengatakan bahawa tidak ada orang yang, tidak ada, aku melihat syaitan itu begitu hina, begitu teruk keadaannya berbanding ketika manusia wukuf di padang Arafah. Sehingga dikatakan ketika mana manusia wukuf di padang Arafah, maka syaitan menangis semahu-mahunya. Paling dahsyat dia menangis ketika mana manusia wukuf pada Arafah. Jadi syaitan itu sakit hati, iri hati kepada kita tentang apa? Tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan sakit hatinya syaitan
kepada manusia, ada dua cerita ni. Sakit hatinya syaitan kepada manusia sehingga dia mengawasi kita sepanjang masa. Dia mengawasi kita sepanjang masa, syaitan. Apa? Orang kalau dia mengawasi orang tu sepanjang masa, pantang orang tu pada pandang, dah tambah kereta dah. Tahu dah. Dah tukar tayar dah. Tengok pula dah tambah rumah. Jadi orang ni memerhatikan kita 24 jam. Tu menggambarkan dia terlampau sakit hati kat kita kan. Kita bertambah sikit dia tahu. Bertambah bermaksud orang tu sakit hati sepanjang masa. Kalau orang tu tak sakit hati, mungkin tiba-tiba dah tambah rumah. Mungkin setahun sekali, sebulan sekali ke dia perhati. Tetapi kalau setiap hari dia perhati, bermaksud dahsyat betul orang tu sakit hati. Adapun syaitan memerhatikan kita sepanjang masa. Berdasarkan hadis Nabi SAW, dengan arti kata syaitan menunggu-nunggu sahaja saat kita lalai, maka dia akan terakam kita. Lalai saja dia akan mempengaruhi kita. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya syaitan itu meletakkan mulutnya di atas permukaan anak Adam. Fa in zakarallah, sekiranya dia berzikir kepada Allah, dia akan menarik mulut dia daripada hati manusia. Dan apabila lalai daripada Allah, maka dia akan memasukkan mulut dia, maka dia akan menelan hati manusia, maka dibisikkan pelbagai bisikan. Jadi macam-macam lah dalam hati kita ni. Nak berkelahi lah kita dengan orang, nak beramuk lah kita dengan orang. Bermula daripada apa? Bermula daripada lalainya hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir, kharraja Tabrani bi isnadi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu ya ibnu Adam innaka iza zakartani syakartani wa iza nasaitani kafartani. Hadis riwayat At-Tabrani daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW telah bersabda, Nabi bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul. Hadis kudusi. Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibnu Adam, Allah telah mengatakan, wahai anak Adam, innaka iza zakartani, sesungguhnya engkau bila engkau berzikir kepada aku, innaka iza zakartani, sesungguhnya engkau jika berzikir kepadaku, syakartani, engkau telah mensyukuri aku, engkau telah bersyukur. Masya-Allah kita kata. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kelebihan. Apa kelebihannya? Bila kita menyebut Allah, maka itu dikira kita telah bersyukur pada Allah. Mudah dia. Kita nak terima kasih pada orang, kena ada bono-bono kita nak bagi kepada Allah. Bila kita bersyukur, bila kita berzikir kepada Allah, itu tanda kita syukur kepada Allah. Wa iza nasaitani kafartani, sekiranya engkau lupa kepada aku, engkau telah kufur kepada aku. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Kita kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, wa iza zakartani, sekiranya kita menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dikira telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak kita berzikir, semakin banyak kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita digelar sebagai syakur. Syakur ni orang yang banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang banyak bersyukur ni tak ramai. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit yang hamba aku banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
Allahumma ya hazil man fa'al marhumat wa faqul ma'suma la nafina wa la nashima wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin.